Nilai transaksi jualan sehingga 10 juta ringgit disasarkan Karnival Usahawan Desa KUD at Putrajaya. Ia meliputi jualan tunai, padanan perniagaan dan tempahan dan turut disertai lebih 800 usahawan dan penjaja kecil dari pelbagai agensi di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW. Timbalan Ketua Setiausaha Dasar KKDW Datuk Cik Murad Sayang Ramjan berkata, selain dapat menikmati makanan istimewa yang menjadi simbolik bagi setiap negeri di Malaysia, pengunjung juga akan disajikan dengan pelbagai aktiviti kesenian rakyat. Pengunjung ini kita boleh orang kata apa, berada di sekitar kawasan KUD ini akan banyak tempat ada persembahan-persembahan berlangsung. Jadi kalau kata duduk dekat sini, kita akan tengok, mungkin kalau bernasib baik boleh tengok tarian zapit. Dia ada persembahan dikir barat, ada permainan gasing. Kemudian dekat belakang tengah sana nanti kita akan lihat houseboat, replika houseboat, dan kita ada juga kejuaraan akan bawa jong, permainan jong yang kita pun tak tengok. Kemudian di Kedah kita akan ada petting zoo. Untuk malam pun ada pengisian. Kami malam Jumaat kita akan ada ceramah agama, forum perdana ehwal Islam yang bertajuk Umpama Osman Al-Affan. Sejajar dengan era digital, KKDW turut mewajibkan setiap pengusaha menyediakan QR Code bagi kemudahan urus niaga. Kita juga telah mengingatkan kepada semua usahawan sebagai agensi bawah kita, kesemua mereka ini akan wajib menggunakan QR Code semua, cashless. Sebab kita nak supaya kita menggunakan era digital pada hari ini. KUD at Putrajaya yang akan berlangsung selama 5 hari bermula esok dijangka bakal menarik penyertaan sehingga 1 juta pengunjung. 21 November diisytihar Hari Televisyen Sedunia bagi memperingati tarikh Forum Televisyen Sedunia pertama pada tahun 1996. Ia pastinya disambut dengan peranannya sebagai platform utama kepada rakyat Malaysia. Meskipun kepesatan teknologi internet kini menjadi antara cabaran utama kepada fungsi televisyen itu, namun peranannya masih relevan sebagai sumber informasi utama. Wartawan Alif Ashraf Kamanor ada perinciannya. 28 Disember 1963 merupakan tarikh di mana televisyen diperkenalkan di Malaysia dengan saluran tunggal yang dikenali sebagai rangkaian pertama disiarkan secara hitam putih. Kepentingan televisyen kepada masyarakat dalam menyebarkan maklumat terkini sama ada dari dalam negara maupun luar negara masih lagi diperlukan. Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Suhaimi Sulaiman optimis televisyen akan terus kekal relevan seandainya pembaharuan lebih kreatif dilakukan secara terus-menerus mengikut kehendak dan perubahan semasa. TV itu tidak akan hilang dengan adanya platform-platform baru kerana di RTM sendiri kita menggunakan platform-platform baru ini untuk mengukuhkan jenama televisyen kita. Kalau kita tahu bagaimana untuk memenuhi cita rasa mereka, TV itu akan terus hidup, malah beribu-ribu tahun mungkin akan datang sekiranya kita pandai mengolah kandungan untuk penonton. Datuk Harjit Singh Hala menyifatkan sumber dan informasi yang disampaikan di televisyen lebih bersifat benar dan sahih. Masyarakat masih memerlukan fakta dalam kehidupan mereka. Kita ambil contoh berita. Tidak kisah bagaimana cara sekalipun kita sampaikan berita, kita perlu kembali kepada asas kewartawanan yang mana berita disiarkan mesti tepat dan mendapat pengesahan. Sementara itu, Ketua Pusat Pengajian Media Massa Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media Universiti Teknologi Mara UiTM, Ahmad Farami Abdul Karim berkata, televisyen berperanan mendidik rakyat dalam pelbagai golongan usia. Televisyen berperanan penting dalam kehidupan masyarakat kontemporari. Melalui televisyen, penyiaran awam seperti RTM menyebar maklumat, mendidik dan menghibur masyarakat. Televisyen juga wadah penting bagi menjelaskan dasar-dasar semasa, membantu capai visi negara, menyiarkan kandungan untuk golongan minoriti. Televisyen nyata masih relevan biarpun terpaksa bersaing hebat di arus pemodenan teknologi. Televisyen jelas menjadi pilihan utama dalam mendapatkan informasi yang sahih.
Sejak dari kewujudannya, televisyen masih relevan dalam menyediakan platform khususnya buat rakyat Malaysia dalam mendapatkan sumber dan informasi semasa. Selamat Hari Televisyen Sedunia. Alif Ashraf Kamanur untuk RTM. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan Selamat Hari Televisyen Sedunia untuk tahun 2023. Teruskan menonton RTM. Majlis Kerjasama Ekonomi Digital Malaysia China MCDC mengumumkan syarikat China akan melabur 100 bilion ringgit dalam tempoh 5 tahun di Malaysia melalui inisiatif Ride Madani. Perkongsian strategi yang dijalin itu turut berperanan memacu aspirasi digital negara serta matlamat kelestarian alam sekitar. Justru Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof menyokong usaha Persatuan Industri Komputer dan Multimedia Malaysia PIKOM dalam memupuk ekosistem ICT yang lestari serta menerajui inisiatif yang selari dengan agenda pembangunan negara. Southeast Asia is well positioned as a gateway to the expansion. Dan di sinilah saya kira PIKOM memainkan peranan untuk memastikan bukan saja kita embrace ICT, tapi bagaimana kita kena berada dalam keadaan yang selamat dan bagaimana kita nak wujudkan nilai-nilai yang murni, apatah lagi dengan adanya AI di mana ianya akan mengubah cara kita bekerja, cara kita berfikir. Sebab itulah saya kira konferensi ini amat penting untuk kita hubung jalinkan bukan saja di kalangan rakyat pemain industri Malaysia, tapi juga adanya sumbangan dan kerjasama dengan pihak dari China dengan pelaburan investment yang ada. Saya kira patut rakyat Malaysia patut mengambil kesempatan, terutamanya industri players. 2, 3. Beliau ditemui selepas merasmikan sidang kemuncak Kepimpinan Persatuan Industri Komputer dan Multimedia Malaysia 2023 PIKOM 2023.